Sepatutnya betul lah. Yang pergi tu tadi, JPJ test. Okay, so trigonometric function. Okay, macam biasalah. Ada trigo, sin, cos, tangent. Okay, awak akan belajar tentang sin, cos, tangent, cosecant. CSC ni cosecant. Lepas tu secant theta and cotangent. Okay, so untuk bahagian pertama ni kita akan belajar yang simple yang awak memang dah belajar kat sekolah. Tangent theta sama dengan sin theta over cos theta. And then this one is sin 90 minus theta is equal to cos theta. Yang ni semua kita tak perlu hafal. Nanti kita akan nampak je terus daripada graph. Ataupun daripada calculator pun boleh. Okay. Lepas tu kita akan guna some special angle. Special angle ni yang sin squared x plus cos squared x equal to 1. Lepas tu 1 plus cosecant. Benda-benda tu lah nanti kita belajar kejap lagi. Macam mana nak ingat pun nanti saya akan bagi tips sikit untuk cara nak ingat. Okay, lepas tu kita akan cari angle dan juga proof. Okay, so first of all kita tengok dulu this one. Yang paling basic untuk trigo. Okay. So kita pakai tua caso ataupun so catua. Mana-manalah tak kisahlah cara awak ingat dulu daripada sekolah. Ada yang pakai bahasa Melayu. Ada yang pakai bahasa Inggeris. Yang penting ingat benda tu je. Opposite bahagi hypotenuse ke. Adjacent bahagi hypotenuse ke. Ataupun opposite bahagi adjacent. So kalau pakai so catua ni. Kita tahu sin sama dengan opposite bahagi hypotenuse. Okay, yang ni. Opposite means kalau kat sini awak punya theta, so awak nak cari sin, maksudnya opposite dia adalah y lah. Y over hypotenuse maksudnya z. Okay. So yang ni. Kalau adjacent over hypotenuse. So adjacent is this one. X. Divide by hypotenuse z. Okay, so x over z. And tua pula OA. O opposite is y dan adjacent is x. So dapatlah tangent awak y over x. Okay. Okay, itu basic. Untuk cotangent pula, kita tahu cotangent kita ingat ni yang ketiga. 1 over apa? 1 over letter ketiga. So macam ni, 1 over tangent. Kalau secant, ketiga. Ketiga C. So maksudnya 1 over cos. Kalau cosecant, yang ketiga juga. Okay, jangan divide by cos pula. Nampak macam cosecant. Oh, cos. 1 over cos. Salah lah. Dia ambil letter yang ketiga. So, COS. So, maksudnya dia sin. 1 over sin. Okay, cara nak ingat letter ketiga. Third letter. Jangan silap. Okay, so nanti dia just terbalikkan je lah. Kalau 1 over tangent, maksudnya dia akan jadi x over y. Sebab tadi y over x. So 1 over cos, dia akan jadi z over x. Yang ni x over z. Okay, terbalikkan je awak punya nilai tu. Z over y. Sebab yang tadi tu sin awak is y over z. Okay, kita try jawab soalan. Okay, dia kata kalau cotangent is 3 over 4 and theta is an acute angle. Acute angle, apa maksud dia? Sudut less than tirus. 45. Less than 45. Sudut tirus. Yelah, sudut tirus apa benda? Less than Bawah berapa? 90 degree. Bawah 90 degree. Bawah 90 degree. Sebenarnya 90 degree Acute. Maksudnya dia comel-comel je. Dia bawah 60. Bawah 90 je. Okay. Tak adalah gemuk gedempul macam tu. So, dia acute je. Okay. Kurang daripada 90. Maksudnya sekarang kat sini dia cakap theta awak ni is less than 90 degree. Maksudnya dia berada di kuadran pertama lah. Okay. Bila kuadran pertama maksudnya semua tangent ke, sin ke, cos ke dia akan positif. And awak belajar dulu dia ada all apa? Sebelah kuadran kedua apa? Sin. Sin. Itu Teacher. kuadran ketiga Tangent. T. Tangent cos. Tangent. cos. Cos.
Okay, tak kisahlah macam mana awak ingat pun. Kalau saya CAST je, CAST. Tapi kalau awak mula daripada A ni, all silly tomcat ada orang pakai benda tu. All silly All tomcat. science teacher cantik. All science teacher cantik pun ada juga. Ada juga yang pakai apa lagi entahlah, tak kisahlah cara awak nak ingat. Yang penting yang positif tu tengok nilai, kita tengok benda ni. So bila dia cakap acute angle means dia dekat kuadran pertama, so that dia semua positif awak punya angle. Untuk sin, cos dan tangent. Okay, so kita nak cari tangent theta, kita nak cari sin theta dan kita nak cari secant theta dan kita nak cari cosecant theta juga. Okay, memula kita mulakan dengan tangent theta. So, kalau cotangent theta, dia sama dengan apa tadi saya cakap? 1/tan. Dia dah sama dengan 1 over tangent theta. So, maksudnya 1 over tangent theta yang sama dengan 3/4. So, tangent theta akan sama dengan? 3. Yes, 4 over 3. Okay, so ini yang pertama. Okay, lepas tu dia nak sin theta. Sin theta kita akan dapat daripada mana? Tan. Tangent theta Double tadi sin per cos. adalah sin over cos. Jangan cakap sin dosa. Ni sin. Okay. Sin theta over cos theta. Okay, dia adalah sama dengan 4/3. So, macam ni saya nak kira ni? Gerakkan lah. Sin theta saya akan dapat 4/3 darab cos theta. Okay, apa cos theta saya? Macam mana saya nak dapat cos theta? Cos theta saya nak dapat dari mana? Cari hypotenuse. Cari hypotenuse daripada mana? Segitiga, very good. Okay, so kita kena buat segitiga ya. Buat vektor segitiga dekat kuadran pertama. So, kuadran pertama beginilah. Segitiga kita berada di sini dan di sini. Okay. So, tadi theta saya dekat sini. Sebab kurang daripada 90 degree. So, theta saya kat sinilah. So, bila tangent theta awak sama dengan 4/3, tadi kita tahu tangent adalah apa bahagi apa? Sin per cos. Opposite adjacent. TOA. Okay, TOA. So, opposite dia kita dah tahu adalah 4. Dan adjacent saya adalah 3. So, untuk dapatkan sin theta, sebenarnya tak perlu guna tangent theta pun tak apa. Kita terus guna daripada gambar raja. Okay, lagi senang. So, cari dulu adjacent dia. Adjacent pula. Hypotenuse dia. Guna teorem Pythagoras. 5. Okay, dapat 5. So, teruslah kita dapat. Kat sini terus dapat sin theta sama dengan sin tadi apa? So, opposite hypotenuse. Okay, opposite hypotenuse. So, opposite awak is 4 and hypotenuse is 5. Dah settle. Lepas tu untuk secant. Secant theta tadi sama dengan apa? 1 over sin. 1/cos. Dia ambil letter ketiga. 1 over cos theta. Okay, so cos theta daripada gambar raja. Cos theta sama dengan apa? Adjacent hypotenuse. Okay, adjacent hypotenuse. So, adjacent awak is 3 divide by 5. So, kat sini 1 over cos theta. So, dia akan jadi 5/3. Okay, itulah secant. And then cosecant. Yang ni barulah 1 over sin. Okay, sebab huruf ketiga. Okay, so 1 over sin theta. So, dia akan jadi 5/4. Dah settle. Itulah jawapan yang dia nak. 4/3, 4/5, 5/3 dan 5/4. Okay. Example kedua. Okay, dia bagi tangent 1 over sec 7. Find cosecant squared tolak secant squared. Cosecant squared tambah secant squared. And then sin squared over 4 plus cos squared theta. Okay, so first of all ini buat dulu. Dia punya gambar segitiga.
1 over sec 7. So 1 over sec 7, sini theta. So 1 over sec 7, dekat mana 1, dekat mana sec 7? One kat opposite. Kat opposite. Okay. Set 7 kat bawah. Sec 7 dekat adjacent. Okay, so berapa awak punya hypotenuse? One square plus 7 and then square root. So dapat 8, sec 8. Sec 8 sama dengan 4 darab 2. 2 sec 2. Okay. So cosecant lah. Masukkan je lah. Cosecant tadi kita kata 1 over sin. Okay, keluarkan dululah. Sin theta sama dengan tan theta sama dengan berapa? 1 plus 1 over 2 sec 2. Okay, cos theta sama dengan adjacent. So sec 7 over 2 sec 2. And then tangent dah ada. Okay, so kat sini 1 over sin squared. So 1 over sin squared maksudnya 2 sec 2 je lah terus square. Okay, sebab 1 over sin. Tolak secant. So 1 over cos. 1 over cos maksudnya 2 sec 2 per sec 7. Kuasa 2. Okay, divide by cos secant squared, sama benda yang sama. Tambah 2 sec 2 sec 7. Okay, so kita kena simplify. 2 sec 2 kuasa 2 dapat berapa? Dua kuasa 2 dapat 4. Sec 2 kuasa 2 dapat 2. So dapat berapa? 4 darab 2? 8. 8. Tolak dengan berapa? 8 per 7. Over dengan 8 tambah 8 per 7. Okay, so dapat berapa ni? Kira pakai calculator je. Terus bagi simplified form. 3 per 4. 3 per 4. Okay, thank you. Okay. Okay, lepas tu untuk sin squared. Okay, sin squared dah memang ada kat atas dah, senang. 1 over 2 sec 2. Awak squarekan dia. Dividekan dengan 4 plus sec 7 over 2 sec 2 square. Kira calculator dapat berapa. Dapat berapa? 1/39. Okay, thank you. Okay, dah settle. Okay, A dengan B. So ingatlah, cosecant 1 over sin, secant 1 over cos. Jangan tertukar. Okay, kita tengok relationship pula of sin theta, cos theta and tangent theta. Okay, di semua pun tak payah hafal. Ni untuk kefahaman sahaja. Okay, so kalau theta dekat sini, okay, theta awak dekat bawah. So maksudnya bila kita pergi ke sudut yang di sini, okay, dia akan jadi 90 minus theta. Sebab ini segitiga sudut tegak. Bila segitiga sudut tegak, dekat sini confirm 90 degree. Right angle triangle Okay, so nak dapatkan another angle dekat sini, kita just buat 90 degree minus theta. So kita dapatlah angle dekat sini. So apa yang dia nak cakap ni, maksudnya sekarang instead of kita cari dekat sini sin, cos dengan tangent, kita cari pula dekat kawasan ini. Ni. Okay. So bila kita cari dekat kawasan yang saya merahkan ini,
Saya pinkan ni. So dia akan jadi beginilah. So sin untuk kawasan pink dia akan jadi X over Z. Sebab tadi so okay, opposite dia jadi X, hypotenuse jadi Z. So bila dia buat benda ni, dia akan sama dengan cos theta. Automatically dia sama dengan cos theta kat sini sebab sini. X over Z. Okay, itu je sebenarnya dia nak cerita. Lepas tu kalau cos, sebab kita ada char, adjacent over hypotenuse. So from pink ni, adjacent kita adalah Y dan hypotenuse adalah Z. So bila dia dapat Y over Z, dia automatically dia akan sama dengan sin theta dekat sini. Okay, sebab tu dia sama. And then untuk tangent pula, TOA or opposite adjacent. So opposite X, adjacent Y. So dia akan sama dengan cotangent theta. Kat sini tak ada lah sebab kat sini tangent theta adalah Y over X. Takkanlah dia akan sama pula kan. Tangent 90 degree minus theta dengan tangent theta tak mungkin sama. So dia sama dengan cotangent theta. Dia terbalik. Okay, itu untuk ni. Okay, yang ini pula adalah right angle triangle. Okay, ni dulu kena hafal tau sebab pakai kalkulator biru yang lama tu kan. So dia tak keluar dekat dalam kalkulator bentuk ini. Dia keluar point form. Bukan bentuknya. Yang inilah yang ada set-set ni. Kalau pakai kalkulator biru yang lama tu dia akan keluar in point form. So kita kalau jawab soalan kita nak exact value. Okay, exact value means dalam bentuk set. Tapi sekarang disebabkan kalkulator dah canggih, so kita dah tak payah hafal. Awak just guna je, masuk je kat kalkulator. Pakai at least silver dah boleh dah dapat benda tu. Pakai class Swiss memang akan dapat lah. Sekejap saya tunjuk kalau kita tekan kalkulator. Sekejap. Kalkulator kita. Contohnya yang ini. Okay. So tadi. Bila kita nak tekan dengan cos 30. Tapi pastikan dekat sini. Degree. Degree jadi tak? Cos 30. So dia terus dapat set 3/2. Tapi kalau awak pakai kalkulator biru yang lama tu dia akan bagi point form. Yang tu yang kena hafal tu dulu. Kalau cos 30 berapa, dia ada right angle triangle tu. 30, 60, 90. Lepas tu dengan ni. Ini table ni awak kena hafal. Sebab kalau pakai kalkulator biru. So nak senang tak nak hafal dalam exam, pakailah kalkulator at least silver lah. Kalau class Swiss tu memang confirm memang dia keluar macam ni juga. Okay, so kita tak payah hafal. Kalau tak kau kena hafal ni triangle ni. 1 set 3, 2, 60 dengan 30. So nanti keluarkan. Kalau sin is opposite dengan 30 kita fokus kat sini. So opposite dia adalah 1 per hypotenuse 2. Sebab tu dia dapat benda ni. Lepas tu kalau cos 30 maksudnya kita nak adjacent over hypotenuse. So adjacent kita adalah set 3. Ni adjacent awak. Hypotenuse awak 2. So dapatlah set 3/2. Tapi ni kena hafal lah ni. Awak punya triangle ni. Triangle ada 2. Satu yang 60 dengan 30. Lagi satu 45. Tapi kalau pakai kalkulator sekarang dah tak payah hafal. Sama juga dengan tangent 30 ni. Kalau tangent 30 maksudnya opposite over dengan adjacent. So 1 over set 3. Okay, opposite adjacent. So dapat ni. Tapi dalam kalkulator yang ini dia akan auto rationalize. Sebab dia tak nak set 3 kat bawah. Okay. So nanti awak akan dapat dengan tangent 30. Kat sini dia akan dapat set 3/3. Sama maksud. Sama maksud kita terima. Okay.
Sebab dia terus darabkan dengan sek 3 per sek 3. Sebab tu dia dapat sek 3 per 3. Macam kalkulator bagi. Tapi sebab sama maksud kita ambil je. So 60, dekat sini pula lah kita fokus. And then keluarkanlah sin, cos dengan tangent. Ni cara dululah traditional. Lepas tu kalau right angle triangle kena ingat pula. 45 kat sini satu, kat sini satu, kat sini sek 2. Then keluarkanlah maklumat tu. So dapatlah table ni. Table ni kita panggil special angle. Okay, special angle ni means kita nak bentuk soalan. Bila dapat soalan, dapat sin 45, kita nak dia kata 1 over sec 2. Ataupun sec 2 over 2 kalau daripada calculator. Kita tak nak dia bagi point form. Sebab tu kita panggil special angle. Okay, ingat kita tak nak point form. Kita mesti nak dalam sec. So, ni semua boleh tekan calculator je. Tak payah hafal dah. Kalau tak ada calculator, then saya suggest awak beli je lah calculator. Daripada kau hafal, dia salah kan. Okay, so Maknanya kalau tulis contoh. point, kita salah jawapan tu. Tak dapat markah. Kalau dia nak exact value, tak dapat markah. Exact value mean tak ada point form. Dia memang nak exact dekat set tu. Bagi dia jawapan dalam set. Okay, so contoh dia kat sini prove that cos 60 sama dengan 1 minus tangent squared 30, 1 plus tangent squared 30. Okay, kat sini kita boleh mula daripada kiri ataupun kanan. Tapi untuk proving, lagi senang kita mula daripada yang ni, yang panjang-panjang dan kita simpleskan dia. Daripada yang simplest, awak nak panjangkan dia. Dia macam agak susah. Lebih baik kita ambil yang lebih panjang dan kita simpleskan dia. So, saya akan mula daripada right hand side. Okay. So, right hand side saya ada 1 minus tangent 30 kuasa 2. Tadi kita kata tangent 30 kita adalah, kalau ikut kalkulator awak ni, sek 3 per 3. Okay. So, sek 3 per 3 square. Over dengan 1 plus sek 3 per 3 square. Okay, lepas tu tekanlah calculator. 1 minus 3 per 9 over dengan 1 plus 3 over 9. So, awak akan dapat apa ni? 1 minus 1 over 3 lah. 1 plus 1 over 3. So, 1 minus 1 over 3, 2 per 3. 1 plus 1 over 3, 4 per 3. Okay, so kita akan dapat 1 per 2. So, 1 per 2, kita tengok daripada kalkulator. Cos 60 sama tak dengan 1 per 2? Kalau sama, kita boleh equatekan dia. So, cos 60. So, kita dapat half. So, kita bolehlah samakan dia. So, ini sama dengan cos 60. So, proof lah. Okay. Macam tu je. Dululah kalau left hand side, kena buat satu side je kalau nak proof ni. Macam mana kalau daripada left hand side? Awak ada ni tak? Idea tak nak jadikan dia tangent? Macam ni nanti kita akan mula sama dengan half. Lepas tu, macam mana kau nak buat? Nak munculkan tangent square tu macam mana? Sebab tu saya tak nak mula daripada left hand side. Sebab apa tu dia buat apa benda ni? Macam mana nak jadikan dia satu tolak tangent square pula dah? Kau nak kena fikirlah. Okay, so susah sikit. Sebab tu saya kata mula dengan yang panjang. Mula dengan yang panjang, simpleskan dia. Lagi senang kita nak proof. Okay, contoh yang ni pula. Prove that secant square. Secant 30 tangent 60 and so sama dengan 7 per 2. Ni pun sama lah. Mulakanlah daripada yang sebelah sini. Takkanlah daripada 7 per 2 ni hebat sangat kau nak munculkan secant, tangent, sin, cosecant kan. Macam tak logik sangat. So kita mula dengan left hand side. Yang lebih panjang. So mula dengan yang lebih panjang, secant theta ni semua tekan je calculator. Secant maksudnya 1 over cos theta. Okay, so kita tekan cos
30. Nanti awak kena terbalikkan lah. So ni dapat set 3/2. So bila secant theta, maksudnya dia akan dapat 1 over cos 30. Saya tulis dulu lah. Takut nanti ada orang tak perasan. Okay, sin 45. 1 over sin 45. Okay, sebab yang ni nombor 3. Tambah cos 30. Cotangent 1 over tangent 60. Okay. So, tadi cos 30 awak dapat set 3/2. So, kat sini jadilah 2 per set 3. Tangent 60. So, dapat set 3. Tambah sin 45. So, you got set 2/2. Okay, dan 1 per sin 45. Maksudnya darab dengan terbalik dia. Lepas tu, ataupun ni boleh cancel out je sebenarnya ni. Tak payah tekan pun tak apa. Dapat 1 nanti. Sebab ni dengan ni cancel, ni dengan ni cancel. Dapat 1. Okay, lepas tu tambah dengan cos 30 tadi awak dapat kat sini lah set 3/2. Darab dengan 1 tangent 60. So dapat 1 over set 3. Terbalikkan je daripada yang depan. Okay, so kita kira. Yang ni pun boleh cancel out. Yang ni pun boleh cancel out. So apa yang tinggal sebenarnya 2 tambah 1 tambah 1/2. So kita akan dapat berapa? 3 tambah half. 7/2. So 7/2 lah yang jawapan dia nak. So kita cakaplah proof. Okay, macam tu lah. Ini memang pakai calculator, senang je. Okay, so reference angle, basic angle and acute angle between the x-axis and the terminal side. Okay, basic angle means dekat kuadran pertama lah. Acute angle. Okay, so reference angle tengok kat sini kuadran pertama ataupun kalau kita tengok kalau dia dekat kuadran kedua, kat mana reference angle dia. Kalau untuk kuadran pertama dia kat sini. Kalau kuadran kedua dia kat sini. Dia mesti bersama dengan x-axis. Okay. Angle yang bertemu dengan x-axis. Itulah reference angle awak. So kalau kat sini ni lah. Dan kalau kat sini yang sebelah sini. Angle yang bertemu dengan x-axis. Bukan dengan y dengan x-axis. Dekat x ni. Kita mesti ingat dia dekat x. Okay. So, yang ni reference angle theta. Kalau yang ni jadi 180 minus theta. Kalau yang ni jadi theta minus 180. And this one 360 tolak theta. Theta tu means yang ni lah, yang warna hitam ni. Okay. Boleh eh? Ini nak kira reference angle. Kalau yang pertama memang akan sama je. Tapi yang kedua kena buat 180 tolak theta. Barulah dapat merah. Kalau yang dekat kuadran ketiga pula, theta semua ni tolak dengan 180 yang ke atas. So nanti dapatlah kawasan merah ni. And then kalau untuk kuadran keempat, 360 sebab satu pusingan. Okay, satu pusingan 360 tolak dengan theta. Dapatlah kawasan merah. Okay, itu maksud dia. Okay, so kita nak determine the basic angle of the following. Note that the negative angle if it's rotate in a clockwise direction. Maksudnya yang negatif ni, dia rotate from clockwise, bukan
anti-clockwise. Okay, contohnya macam ni lah. Misal kata saya ambil kawasan kat sini saya nak kan. Saya kira saya punya angle tu from here to here. Okay, ini kita panggil negative angle. Sebab kita mula dari sini. Kalau positive angle, kita ambil anti-clockwise. Contoh ke sini. Saya akan ambil daripada sini ke sini. Ni kita kira ke atas. Okay, ke sini. Kalau yang ni kita kira daripada bawah. Macam tu. Okay, tu beza positif dengan negative angle. Okay, so 25. 25 basic angle apa? Kalau 25 basic angle? 25. 25. Tak ada ubah apa-apa pun. Kalau 330? Kena tolak 360. 360 tolak theta. 30. Awak akan dapat 30. 360 tolak 330. So dapatlah 30. Okay. 220? Awak kena tengok dia dekat kuadran mana ni. Dapat apa? 180 tolak ni. 70. Tu. 30? 140. 140? 40. Asal 140? 40. Tahu tak apa? 40 lah. 220 dekat sini. 220 kat sini. Sini ke sini 220. So saya nak reference angle saya, basic angle saya yang sini. So 220 tolak dengan 180. So dapatlah 40. Okay, negatif 130. Kat kuadran mana? Negatif 130. 3. Kuadran ni 3. Daripada so kat sini negatif 130. So reference angle yang saya nak adalah di sini. So dapat berapa? 50. 50. Okay, kalau 200 negatif 230, Kuadran 2. kuadran kedua. Very good. So dapat berapa saya punya 50. reference? 50. 50 juga. Okay. So kalau ada orang tak perasan, kalau 230 dia dah melebihi 180. So dekat sini lah. Okay, kat sini 230 negatif. So bila saya nak cari reference angle, saya akan nak kawasan yang atas sahaja. Yang kat sini. Okay, so 230 tolak dengan 180 yang dekat bawah. So dapatlah kawasan orange, dapat 50. Okay, kalau 380, Kuadran 1. kuadran pertama, dia dah melebihi satu pusingan. Okay, melebihi satu pusingan. Maksudnya dia daripada sini pergi sini. Ni. 380. Dan berapa yang lebih tu? Yang lebih tu yang sini yang saya nak. So yang ini 380 tolak 360. Satu pusingan. So dapat berapa? 20. Okay. Okay, ni tadi. All sine, tangent, cos. Okay. All silly tomcat boleh. Add sugar to coffee boleh. Alus star to changlun pun boleh. All sine teacher creative boleh. Mana-mana awak rasa nak ni. Okay, so kita nak tengok. Find the values of the following trigonometric function. Okay. Sine 135. Kalau sine 135 macam ni. Dia suruh cari value dia. Set 2/2. Set 2/2. Ni sebenarnya kalau pakai calculator pun memang keluar je jawapan ni. Tapi kalau tu lah, kalau dia kata without using calculator ke kan. Tapi 67 ada kat dalam ni, dalam assignment pula. Kalau tak ada dalam assignment memang tak perlu nak belajar macam mana nak kira.
Okay, sin 135 nampak? Terus dia keluar set 2 per 2. Tapi kalau misal kata dia kata without using calculator, so kita kena tengok dulu dia punya angle. 135 dekat sini. Okay. So, bila saya nak cari untuk sin 135, kita tahu kita tadi all daily tomcat. So, dekat sini awak akan cari berapa kat sini? Awak punya reference angle. 5. Berapa? Sorry? 45. 5. Okay, 45. Okay, sebab 180 tolak 135. You got ni 45. So nanti dia akan sama dengan sin 45. So dia dapatlah set 2 over 2 ataupun 1 over set 2. Ni kalau dipakai table tu tadi. Tapi dah tak perlu kot saya rasa. Kat dalam saya pun rasa tak ada kot keluar. Tak boleh pakai calculator. Macam pelik pula tak boleh pakai calculator kan. So kalau cos 300, awak akan dapat 1 per 2. Sama lain, awak akan buat 300 maksudnya dekat sini. Sini sampai sini 300. So nanti kita akan ambil reference angle kat sini. 60. So cos 300 ni sebenarnya sama dengan cos 60. So cos 60 kalau daripada table tu kita dapat half. Ataupun kalau tekan calculator pun awak dapat half. Cos 60. Okay, dapat jawapan yang sama. Tapi sekarang ni sebab pada calculator kita pakai calculator je lah sin negatif 30 dapat apa? Negatif setengah juga. Okay, negatif half. Sebab dia sama dengan sin 30. Okay, so sin sebab dia macam ni, awak kira daripada bawah negatif 30, negatif angle. So saya kira daripada bawah ni. So inilah negatif 30. So kalau kat sini, untuk sin dia negatif sebab sini kawasan cos. Jadi sin positif dekat kuadran kedua sahaja. Yang ni kawasan cos. So bila dia kawasan cos, awak tekan sin 30 awak dapat half. Tapi sebab dia kawasan kuadran keempat, so dia ada negatif lah. So sebab tu dia ada negatif half. Okay, kalau tangent negatif 135, kita dapat berapa? Ini pun sama, ini dekat kuadran ke berapa ni? 1. 315. Dekat kuadran pertama. So semua positif. So 315. Dapat berapa? 45. 1. Tangent 1. 45. Tangent 45 is 1. Kenapa nak ada degree kat sini? Sekejap. 1. Okay, sin 390. Ni dia melebihi. Half. Dia melebihi 1 pusingan. So dia dekat kuadran pertama juga. Okay, sini 390. Time 30. Dia akan sama dengan sin 30. Kat sini 30. So dia sama dengan sin 30. So dia akan sama dengan 1 per 2. Okay. Kalau cos 630, maksudnya dia berapa pusingan? 360. Lepas tu tambah 90. Dapat berapa? 360, 190. Lebih tak kuadran pertama? Dia Dua lap. dua suku. Okay, ni pun melebihi. Sini 400 setengah. Lepas tu tambah dengan 90 lagi. Melebihi lagi. Okay, lebih lagi. Sini. Lepas tu tambah 90 lagi. 630. So, tepat-tepat kat sini. Ni 630. Okay, ini kawasan siapa ni? Tangent ke cos? Kalau dekat sini. Tangent. Ni. Sebab sini tangent, sini cos. So, sekarang 630. Dia dapat positif ke negatif? Dia dapat kosong. So, kosong memang tak ada. Dia neutral. Dia tak ada negatif, dia tak ada positif. Sebab tu lah dia kat tengah-tengah ni. Okay, dia neutral.
Okay, dah settle that one. Dah kau apa dah? 250. Okay, ni je pun dah extra question. Okay, so next class kita akan belajar pasal Pythagorean identity ni. Okay. 3 benda ni untuk digunakan pada soalan proving. Okay, so thank you class. Thank you, madam. 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 Assalamualaikum. Salam. Madam. Madam. Thank you, madam.